Lepas tu kita lah tolong isi borangkan dia. Sebab apa? Pakai isteri dah merajuk dah. Nak kahwin dah. Kalau jadi tak payah kahwin lah kan? Kena warning gitu dan dalam kabut kan? Kacau. Ada. Bukan umur 20-an ni, 49 dah umur. Jadi dia pernah kahwin dah tu kan? Tapi mungkin sebab dia banyak kot, dia rasa dia muda kan? Allah Allah saudara. Jadi kahwinlah ikut peraturan. Peraturan kita buat ini bukan nak menyusahkan, tapi nak menjaga masalah masyarakat Islam itu sendiri dalam nak memelihara keturunan manusia dan mengawal kerukunan kekeluargaan. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan bersedia? Bersedia ada soalan? Ada usaha? Habis dah tu malah tanya lah kan? Penting saya habis cepat je. Ada soalan boleh tanya saya tunggu kat belakang nanti. Jangan tak tanya nanti dah bayar 120. Lepas tu tak tahu nak isi borang. Lepas tu telefon pula isi borang je kan? Orang cerita dah. Last tajuk cerita pasal cerai lah pula kan? Nikah dah, tanggungjawab dah, cerai dah pula. Bukan nak suruh cerai, nak suruh ambil tahu je soal cerai kan? Yang mana memang kita perlu tahu tentang pembubaran perkahwinan dan hak-hak kita lah. Okey, ini alasan-alasan faktor-faktor yang berlakunya pembubaran lah. Okey, kurang faedah agama itu biasalah 10 ni kita apa yang kita dapat daripada hasil kita kata kes-kes yang dapat dari kita kan. Yang utamanya soal agama lah. Itu menjadi keutamaan pengabaian soal agama, solatnya, puasanya, kewajipannya kan. Jadi hubungan dengan Allah Ta'ala tak jaga, bagaimana nak jaga hubungan dengan manusia kan? Teruji sikit pula lebaran, teruji sikit pula tak sabar dan sebagainya. Okey, jadi saya ringkaslah saya sebut. Yang kedua ni tak bertanggungjawab, tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab yang asas dah disebutkan, yang detail pun dah disebutkan kan. Jadi kahwin, peliharalah tanggungjawab yang elok. Sebab itu antara faktor yang berlaku pengabaian tanggungjawab yang berlakunya barang ini adalah faktornya sebab banyak abaikan tanggungjawab. Tak kahwin buat cara kahwin lah. Dia tak sedar diri dia dah kahwin, buat bujang lagi buat bujang lagi tak boleh lah. Buat diri dia bujang lagi, pergi kerja malam pagi, pergi kerja pagi gelap, balik kerja malam gelap. Satu hal dia keluar pergi mancing, pergi ride, isteri rumah seorang-seorang. Kalau sebulan sekali tak apa sekarang. Ini setiap minggu. Ini betul lah dia cerita ni. Kita betul isteri datang ngadu kan? Setiap minggu macam tu. Dah lah hari kerja dah tak jumpa sangat. Dah kat rumah malam dia jumpa. Tu pun balik-balik malam keluar pula lepas isyak minum dengan kawan. Okey, tak apa. Satu keluar mancing pula tak tahu kot lah nak bawa pergi kita keluar ke mana. Kita nak keluar dengan kita bersama. Satu mancing, ahad ride, ahad mancing satu ride. Apa tu kan? Tak boleh lah gitu. Kena kurang-kurangkan aktiviti sejenis yang sebegitulah. Maknanya bukanlah kita nak menghalang, tapi kena sedar diri lah kan, ada tanggungjawab. Okey, maknanya sebulan sekali, 2 minggu sekali, dia sebenarnya tiap minggu. Okey, dengan anak je lagi. Saya bukan nak mungkit, tapi itulah yang saya rasa kan. Saya rasa penat Ustaz. Wah, kita tak kena senang lah, kita dengar benar. Masalah kesihatan, perbezaan latar belakang, seksual ni masalah. Bukan tadi saya sebut contoh itu yang tak berjaya nak bersama. Masalah kesihatan masih pucuk. Ada juga masalahnya sebab keterlaluan pun masalah juga. Keterlaluan sehingga kan tak tengoklah keadaan isteri sakit, isteri sedang haid, isteri sedang dalam pantang. Ada kan kita baca dalam paper-paper kan? Itu berlaku pun kan? Tak ada ujian, tak ada masa. Okay, ada yang minta sampai luar tabi'i. Ada. Dia nak lewat isteri dia. Ada. Isteri berlaku kan? Siap ukur lagi. Tak bagi yang bercerai. Oh, itu suami pun kan? Tak bagi bercerai. Agak-agak macam tu macam agak
Kan? Dia tak nak cerai-cerai lah. Payah saja apa. Jadi itulah kan. Tak bagi abang ceraikan. Untuk sebegitu. Okay? Ada berlaku. Allah Alam saudara, itulah kita. Okay? Ekonomi, kerjaya, komunikasi, terpentingan pihak ketiga akhlak sosial. Okay? Okey, saya lanjut dulu. Baik, jenis-jenis pembubaran. Kita ada talak, taklid, khulu', fasakh, li'an. Ada dalam tu kan? Nota ada. Baik, apa talak? Melepaskan ikatan. Istilahnya ikatan perkahwinan, melepaskan ikatan perkahwinan yang dengan menggunakan lafaz cerai. Talak atau seumpamanya suami kepada isteri, suami kepada isteri. Nah, isteri kepada suami tak jadi, suami kepada isteri. Dalil at-talaqu marratan. Talak yang boleh dicerai itu 2 kali sahaja. Talak raj'i itu 2 kali je lah. Cerai rujuk, cerai rujuk, cerai. Habis. Okey, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. 3 perkara yang tak boleh buat main-main. Buat sungguh jadi sungguh, buat main jadi sungguh. Cerai, nikah, cerai dan rujuk. Hukum talak ada wajib, sunat, haram, makruh, harus tengok kepada keadaan-keadaan. Okey. Talak dari segi lafaznya ada 2, sarih dan kinayah. Sarih ini jelas, nyata, yang kita faham itu maksud talak. Aku ceraikan kau. Dengar ada perkataan cerai ataupun talak. I talak you. Abang ceraikan sayang. Tak mahu tu. Itu lafaz-lafaz yang kita kata lafaz yang boleh membawa jatuh pada talak walaupun tanpa niat. Abang ceraikan sayang. Lawak je. Tak ada lawak-lawak. Okey, tak boleh buat lawak-lawak gitu. Supaya kita sedar, faham. Okey, kita ambil berat. Okey, jatuh walaupun tanpa niat. Ini bila mana berlaku, walaupun kita tahu dia jatuh, tapi siapa yang nak mengesahkan jatuh? Hakim syar'i. Kena pergi mahkamah untuk buat pengesahan lafaz cerai. Bukan kita je, okey sah lah ni. Kan, lepas tu pergi nikah lain. Mana boleh nikah lain dah, kena selesai dulu soal ni. Di mahkamah, dah buat cerai, semua tu mesti ada. Kan, kalau kita tahu tiba-tiba lafaz sah jatuh, lepas tu 3 minggu lepas tu berbaik semula. Dah rujuk balik, kita rujuk 2 kita je lah kan, tak apa, abang yakin sah. Yakin-yakin itulah walaupun kita tahu kita putih kena ada. Dah bertukar status talak 1 raj'i, rujuk. Sebab bila berlaku yang kedua, talak 2 raj'i lah, rujuk. Tinggal 1 lagi. Kalau itu kita tak ada putih, tak ada bilangan, kita tak hati-hati. Kita berasa di satu kita ada apa lagi lah. Kan 5 tahun akan datang dia bagi biji. Tinggal 1. Pergi lagi sampai kosong, tak ada apa dah. Orang kita bila sebut mahkamah tak nak pergi. Tapi kena pergi. Kan? Jaga. Sebab tu cerai kena pergi ke mahkamah, mohon kebenaran, hakim izinkan, baru lafaz. Kan? Di hadapan hakim. Yang kedua, kinayah. Lafaz yang tidak membawa kepada apa nama ni? Lafaz yang itu kita dengar tu boleh jadi cerai, boleh jadi tak cerai. Kan? Dia boleh jatuh yang apa dengan niat suami. Kalau niat suami itu nak menceraikan, barulah dia jatuh. Okey? Contoh, pergilah balik rumah ayah awak. Kan? Kita tak ada apa-apa kan. Allah Alam lagi. Ayat tu tak ada perkataan salah pun. Okey, cuma apa niat abang? Niat ceraikan ke niat apa? Kadang-kadang niat nak marah je, ada apa pun geram contoh. Kan? Tapi kalau niat dia cerai, cerailah. Kan? Siapa yang buat pengesahan? Hakim. Okey? Itu sama juga. Kalau tiba-tiba suami dia kata, saya tak niat cerai pun, kan? Bagi apa? Rupanya dia tipu. Dia lah tanggung, boleh kita tahu. Kan? Dia niat cerai, tiba-tiba tak niat pula. Okey? Talak raj'i, talak ba'in. Raj'i boleh rujuk, ba'in tak boleh rujuk. Ba'in ada 2, sughra, kubra. Sughra boleh rujuk, sughra tak boleh rujuk, boleh nikah semula. Kubra rujuk tak boleh, nikah tak boleh. Bila boleh kembali pada isteri?
selepas isteri berkahwin dengan suami lain. Isteri berkahwin dengan lelaki lain, berlaku jima, bercerai, habis iddah, jumpa kita semula. Terkenang kenangan manis sekarang aku takkan ku lupa. Lepas tu nak nikah semula dengan dia. Lepas tu bolehlah. Tapi berlaku itu dengan sukarela, bukan dirancang. Seperti istilah kita selalu guna Cina muda, iaitu merancang. Kan, rayu ke kawan dia, mak tolonglah mak nikah dengan bini aku dah bagi tipu lah tadi. Kan, tolong nikah dengan dia 2 hari pada cerai. Oh sedap macam. Tak boleh, apa tujuan nikah? Kan, tujuan nikah begitu tak boleh. Melaknat dilaknat, dilaknat. Sunni, suci yang tidak disetubuhi keadaan isteri yang ketika itu suci dan tak disetubuh, harus keadaan itu. Haid, nifas, suci yang disetubuhi, hukum dia haram. Cerai dalam keadaan haid, contoh. Sebab tu kalau di mahkamah, keadaan isteri akan ditanya. Okey, kalau haid tak boleh nafaskan lagi. Okey, itu. Kita bila di rumah, kita main langgar je, kan, main sebut saja. Tak kira dah haid tak haid semua. Itu kena jaga tu. Isteri masih kecil, belum putus haid, isteri masih kecil belum haid, putus haid, mengandung, semua ni tak pernah disetubuhi, harus. Maksudnya keadaan itu harus diceraikan. Bukanlah kata harus tu digalakkan menceraikan. Harus maknanya boleh dalam fikir itu. Okey, ini prosedur. Pergi mahkamah, mohon untuk bercerai. Ini dengan kebenaran. Ini pengesahan cerai. Tanpa kebenaran yang inilah, dah bercerai dah, baru pergi mahkamah untuk buat pengesahan talak. Okey, boleh tak? Kelaju. Lajulah, kalau pelan-pelan lagi, kedua. Boleh? Tapi habis kan? Okey, habis lagi. Baik, lepas taklid. Dah sebut tadi masalah nikah. Ini jenis cerai yang kedua. Talak tadi yang pertama, yang kedua taklid. Ini lepaskan nikah. Dah sebut tadi. Yang kedua taklid dan perkahwinan. Yang ini banyak berlaku. Marah ke isteri, konon-konon nak ikat isteri, nak ugut isteri. Kan, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah jatuh talak. Oh, sedap dia. Tak boleh gitu. Tak boleh. Sekali awak sebut, terus terikat. Okey, tak ada tarik balik dah. Okey? Marah ke isteri, saya gaduh malam tu, tak bagi keluar rumah, jangan keluar rumah jadi talak. Marah isteri mengajuk, baliklah, dia basuhlah bilik. Esok pagi damai balik, minta maaf, makan nasi sama-sama, semua bagi sarapan. Tengah hari petang sikit, jom IKEA. Kan? Pergilah. Dia tak sedar malam tadi dia sebut, selangkah keluar dari rumah jadi talak. Kan? Petang tu dia ajak keluar pergi IKEA. Langkah isteri itu jatuhlah talak. Walaupun dia minta maaf pagi tu, minta maaf hal lain, tak boleh tarik balik dah. Kan? Terikat dengan apa yang disebut. Kalau suami ikat dengan masa, tak apa lagi. Jangan keluar rumah malam ni. Malam ni. Maknanya esok boleh kan? Malam ni kita keluar je kan? Sebulan ni je. Kan? Lepas tu tak keluar, kipas. Esok boleh keluar. Okey lah. Kan? Tapi maksudnya jarang yang sebut itu terikat dengan masa. Biasanya sebut dalam keadaan malam ni, habis dia sebut. Langkah keluar rumah dia talak. Tak boleh. Itu kena ramah. Gaduh macam mana pun. Sebab isteri pun datang timing dia kan. Datang dia punya emosi dia. Oh, dah hubung saya tak apa. Dia keluar je. Ada kes gitu. Dia dah hubung saya, dia ingat saya siapa. Jadi saya keluar je tu tak. Kan? Tak boleh lah itu gaduh macam mana pun. Sebab banyak berlaku. Bila sebut, lepas tu menyesal. Besok datang, kan, gede-gede datang. Tanya macam mana ya Ustaz, saya macam mana dah sebut dah. Kan? Tak boleh lah ikat begitu. Okey? Kalau nak ugut, boleh ugut begitu. Suami isteri pun orang juga. Kan? Gaduh macam mana pun, kalau sebut begitu, masa kita tengah marah, tengah nak berdamai, kita mula menyesal. Tapi kita jangan balik dah. Dah menyesal, jatuh dalam tiga. Kan? Itu yang berlaku. Lelaki umur 19,
Perempuan umur 20 baru nikah setahun, mengandung pula tu 2 bulan. Dia datang, dia, pok mentua dia, pok dia, mak mentua dia, mak dia. Suami datang, jumpa kita di kaunter. Tak, nak tanya sikit ni, lepas taklid ni boleh tarik balik tak? Kenapanya? Saya dah sebut taklid lah kat isteri saya semalam. Mana isteri? Ada dalam bilik. Tak keluar lah, tak berani keluar. Kenapa bawa sebut? Saya bergaduh dengan dia semalam. Saya sebut kalau awak keluar daripada bilik ni, dia telah 3. Kan? Dengar ayat kita setengah budak ni kan, kecil besar, kecil besar. Kalau awak keluar daripada bilik tu, dia telah 3. Awak sebut dia tu? Ya. Jadi, datang ni kenapa? Nak tanya bila balik lah. Bergaduh macam mana pun, jangan sebut. Kalau awak keluar daripada bilik ni jatuh talak 3, dia kata. Mak ayah dia muka dah merah dah tu. Jangan sebut dah, dia kata kalau betul kan dia apa agama tu sebab dah tu. Kan? Mana boleh jangan balik. Kan? Dalam nak mendidik jiwa kita sabar. Kak, gaduh macam mana? Dah dia sebut itu. Isi mengaduh. Duduk dalam bilik. Lepas tu jangan isi dia. Logik kita, dia kata keluar lah. Nak beranak macam mana, nak makan nasi ke, nak mandi semua. Akan keluar bilik tu. Dah lah dia sebut bilik. Bilik tak ada apa pun. Dan budak tu umur 19, nangis dia. Nak macam mana? Kan? Ha. Kita boleh bagi tahu, boleh kita tahu sajalah. Apa-apa pun dia kena di mahkamah terlebih dahulu. Maknanya kalau isteri dia keluar, dia telah talak tu. Apa yang disebut? Kalau tak keluar, tak jatuh lah. Cuma sampai bila tak keluar? Oh, zalim je. Bukan zalim, kita yang zalim. Kita yang zalim diri kita sendiri. Sebab kita yang memudahkan, kita yang mengambil mudah soal-soal seperti itu. Boleh, bila berlaku, kenalah pergi kepada mahkamah syariah. Okey? Pergi mahkamah itu apa-apa hal pun. Tengok kepada hakim syar'i itu sendiri. Okey? Wallahu a'lam. Jaga mulut. Kalau sayang, bayar yuran adik sayang lagi, jatuh talak. Dia tak bagi adik, tak bagi bini dia bayar yuran adik dia. Tak pelik manusia. Kan? Tersebut gitu pula, tak bagi bayar yuran sekolah masa tu. Kan? Tersebut. Kalau isteri dia bayar belakang ni, jatuh. Dah tersebut dah. Kan? Tu mungkin kan elok, mungkin tu adik dia seorang itu juga. Mungkin suami dia sebut tu, mungkin dia rasa duit tak cukup ke apa. Tengoklah bayar sebenarnya dia tanyalah abang dulu mungkin, tapi bincanglah dia elok. Tu sebut macam tu. Nah. Tenanglah masing-masing nak tegang. Masing-masing nak menegakkan benda yang basah. Khulu' perceraian dengan bayaran atau harta yang dipersetujui. Okey? Isteri kata ceraikan saya dengan bayaran 1,000. Suami menerima dengan lafaz, saya ceraikan awak dengan bayaran 1,000. Okey? Baik. Khulu' ini berlaku di mahkamah. Suami boleh lafaz setelah diarahkan oleh mahkamah, dan jumlah bayaran yang tidak boleh dipersetujui antara suami isteri akan ditentukan oleh mahkamah mengikut kemampuan suami atau isteri lah. Fasakh, pembubaran perkahwinan disebabkan salah satu keadaan yang diharuskan syarak. Implikasi fasakh ni tidak menggunakan bilangan talak. Bilangan talak kan dua je tu tadi. Dua. Yang boleh dirujuk 2, 3 dirujuk dah. Jadi fasakh ni tidak menggunakan bilangan tu. Fasakh nikah, fasakh nikah, fasakh nikah. Boleh 3? Boleh. Fasakh ni jatuh talak bain sughra, tak boleh rujuk. Nikah semula. Kalau khulu' tadi bain sughra juga, tapi dia bilangan tu bawa bilangan tersebut. Mana tadi? Menggunakan bilangan talak. Okey? Yang fasakh ni tidak menggunakan bilangan talak. Okey? Apa alasan-alasan yang membolehkan fasakh? Suami isteri hilang selama setahun.
Suami isteri dipenjarakan selama 3 tahun. Suami isteri tidak menunaikan nafkah batin setahun, kampung munasabah. Suami atau isteri telah gila selama 2 tahun, suami mati pucuk, atau isteri menjadi tidak upaya yang menghalang persetubuhan. Saya sebut tadi kan, suami atau isteri menganiaya pasangan, suami atau isteri murtad, suami atau isteri dianggap mati. Apa dia anggap mati? Saya nak anggap isteri saya mati lah Ustaz. Tak boleh gitu. Anggapan kematian ini bagi kes-kes yang contoh MH 370. Nah. Berlaku bila? 2014. Sekarang dah 9 tahun. Kes yang sebegini, isteri itu nak nikah lain, contoh, ataupun apa-apalah tuntutan yang nak dibuat, tapi isteri masih isteri orang. Dalam segi status je, surat nikah dia pegang, sistem pun isteri orang lain. Nak kata suami dia mati pun tak tahu, tak ada jumpa jasad dia, kan? Mati ke hidup tak tahu, mungkin hidup, mungkin mati. Tapi kes bila mana telah melebihi 4 tahun ke atas, boleh mohon ini, anggapan kematian, bagi tujuan dia nak nikah lain. Kan senanglah, dia fasa untuk dia anggap matilah, baru dia boleh nikah lain. Bila dia difasakan, suami dia anggap mati, lepas tu dia daftar cerai, dia boleh nikah lain lah. Kalau tak boleh nikah lain tu, jangan surat nikah tu. Nah, atau apa-apa berkaitan dengan harta-harta ke, apa-apa berkaitan dengan kes perwalian, sama juga. Kan, tak tahu di keberadaan, kan, mati di hidup tak tahu. Begitulah anggapan kematian tu, no? 4 tahun ke atas, baru 4 hari, baru hilang 4 hari, suami saya mati dulu. Jadi 4 tahun, no? Itu yang di apa sebutkan dalam sesi 52 ni lah. Okey, dia anggap mati. Apa lagi? Suami cuma bagi nafkah, isteri dikawin sebelum balik. Okey, nak beda sebelum ni ya. Li'an, sumpah suami apabila dia tuduh isteri dia berzina, atau menafikan kandungan isteri itu benih dia tanpa saksi, tanpa dia boleh bawa saksi. Tuduh zina tanpa saksi. Saya nampak Ustaz dia masuk bilik. Awak nampak masuk bilik ke nampak berzina? Tuduh zina ni kita nampak zina, bukan nampak masuk bilik. Masuk bilik belum tentu zina, kan? Tapi dia boleh buka fitnah lah. Takkan masuk bilik mesyuarat tu, tuduh orang, saya mahu. Dia buka fitnah. Tapi kes dia sumpah memang saya nak tahu, saya nampak, saya seorang je. Dia nampak zina, cuma saya tak ada saksi. Dia memang dia nampak zina tu. Seperti mana dia nampak, kita kata nak tuduh zina tu kan, nampak seperti mana keris disarungkan ke dalam sarungnya. Itulah, okay? Jadi dia nampak, cuma tak ada saksi. Sebab dia kena bawa saksi, bawa orang. Nak bawa orang saksi, dia seorang je nampak. Jadi tuduhan itu, saksi itu digantikan dengan sumpah. Tu sumpah tu. Dia tuduh zina tanpa saksi, tapi dia berani sumpah. Tu dia. Kan? Tapi kesan dia gugur hak gazab hak zina. Isteri difarakkanlah, suami isteri difarakkan selama laku tu. Okey? Yang kedua tadi dia nafikan tu, dia nafikan benih tu, benih dia lah. Okey? Jadi kita sumpah di mahkamah syariah. Pengurusan syariah ni di mahkamah syariah menggunakan lafaz sumpah, perakuan cakap benar, tuduhan diulang 4 kali oleh suami, serta melaknat diri sendiri sekiranya berdusta. Tu jadi sumpah. Dia menjaga li'an ini yang terakhir lah, maknanya talak, ta'liq, khuluf, fasakh, li'an. Okey? Jadi jaga-jaga mulut semua. Isteri hendaklah bersumpah menafikan kandungan suami dia. Okey? Sebanyak 4 kali dan melafazkan kemurkaan Allah ke atasnya jika tuduhan suami itu benar pada kali kelima. Masing-masing bersumpah. Okey? Baik, iddah tempoh menunggu bagi perempuan kita sebut tadi kan, yang kematian atau perceraian. Bagi yang mati tambah lagi 1 iddah, berkabung 4 bulan 10 hari selama tempoh iddah itu, sebagai tanda kita berbuat kebaikan, mengikuti perintah Allah Ta'ala, sebagai tanda kita menzahirkan rasa duka cita kita berkabung itu, kan? Tak bersoleh-soleh, tak berlawa-lawa, tak bergalak-galak, tak cari laki lain lagi. Tempoh iddah tu. Okey?
Cuma bagaimana yang saya bekerja, orang bekerja, takkan boleh keluar rumah 14-10 hari. Matikan mana nak bagi cuti 14-10 hari. Tak, kematian pasangan 3 hari je tu, 3 hari bagi seminggu cuti tambahan. Kerja tak apalah, keluar kerja, pergi singgah Maidin, beli makanan asasi, balik Maidin, balik rumah. Itu tak apa, yang biasa. Yang biasa asasi kita. Kira untuk edah. Dan sebut tadi kan edah tu apa? Kematian suami 14-10 hari. Dalam tempoh edah berehdah. Masih ada haid 3 kali suci. Telah putus haid 3 bulan qamariyah. Kiraan haid, kiraan edah. Sedang hamil, melahirkan kandungan. Edah dia sehingga beranak. Panjanglah. Kalau baru bergandung, baru 2 minggu mengandung, maknanya edah dia tu sehingga beranak. Tapi kalau dah lagi 2 minggu nak bersalin, 2 minggu tu lah edah ni. Tapi kalau 2 minggu mengandung pun tengok juga. Kalau berlaku keguguran pun sama juga. Okey saudara, nafkah dalam edah ni yang layak bagi yang sedang mengandung, talak raj'i, talak bain. Yang layak bagi dia tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan atau kebajikan. Bagi yang tidak mengandung, kes talak raj'i, yang layak tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan. Talak bain, tempat tinggal sahaja. Okey. Hadanah, hak jagaan anak-anak ini bercerai, selesailah di mahkamah. Siap dia ada hitam putih, siapa yang nak jaga. Jaga domain kita selesai belakang lah. Belakang-belakang ni payah. Nanti domain tutup ke belakang, dia punya tarik aku tarik anak sebagainya. Tak ada. Satu hitam putih payah. Gaduh anak pening. Dia ada hitam putih, selesai di mahkamah syariah. Hak jagaan anak-anak. Siapa hak lawan, siapa hak jaga. Kalau ikut yang paling berhak, mohonlah. Yang paling berhak ibu. Okey, jaga anak kecil. Tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh hukum syarak. Ayah seperti biasa menanggung nafkah anak, merangkumi tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan semua, dan sama ada dalam penjagaannya atau orang lain. Okey. Sagu hati mut'ah, lepas cerai pada isteri, kita ada satu, bagi apa, pemberian